ada masalah orang fitnah kod cyber, tak ada masalah orang scam kod cyber. Jadi bila dah ada perkara-perkara begini, kita perlu wujudkan undang-undang tu. Jadi di mana nak wujudkan? Di dalam Dewan Rakyat. Dalam perlembagaan kita tu perlu dimasukkan perkara yang berkenaan. Okey. Macam mana kita nak baca undang-undang kita? Kalau sebagai contoh kita tengok kita ada 15 bahagian, 183 perkara dan kita ada 13 buah jadual lah ini. Okey, 15 bahagian, 183 perkara, 13 buah jadual. Jadi kita tengok, okey, ini bahagian satu sebagai contoh. Dalam bahagian satu, dia membincangkan mengenai negeri, agama dan undang-undang bagi persekutuan. Kita ada 4 perkara dalam tu. Perkara 1 sampai perkara 4. Dalam kebebasan asasi bahagian 2, dia ada lebih kurang 12 perkara. Dan perkara 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini contoh perkara 1 dia bincangkan mengenai negeri-negeri dan wilayah persekutuan. Penerimaan masuk wilayah baru, agama bagi persekutuan dan juga undang-undang utama persekutuan. Ini antara perkara yang bahagian 1. Okey, dalam perkara tu dia ada detail dia pula. Mari kita tengok. Kita ambil satu contoh. Dalam bahagian 1, perkara yang ke-3. Okey, kalau kita tengok dia bahagian 1, perkara 3, macam mana nak baca dia. Tiap perkara tu dia ada detail dia. Kita ambil contoh perkara 3 sebagai contoh. Okey. Islam adalah agama bagi persekutuan. Ini jelas dia kata. Bagi persekutuan Malaysia ni, Islam adalah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Daripada Perlis sampai ke Sabah, ya, agama bagi persekutuannya adalah agama Islam. Tapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana tempat dalam persekutuan kita. Okey. Fasal 2, fasal 3 yang dalam kurungan itu kita panggil fasal. Fasal 2, fasal 3 ni secara ringkasnya, yang panjang ni dia ayat perlembagaan. Dia menerangkan bahawa bagi negeri yang ada sultan dan raja, ketua agama Islam adalah sultan dan raja di negeri tersebut. Tapi bagi negeri yang tak ada sultan dan raja, Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak, 4 negeri ini, ketua agama Islamnya adalah yang di-Pertuan Agong. Begitu. Okey. Jadi tidak ada apa-apa jua dalam ni mengurangkan mana peruntukan lain dalam perlembagaan. Jadi kita perlu jelas ini apa yang diterangkan dalam perkara 3. Perlembagaan agama bagi persekutuan. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada setengah perkara tu orang tanya kenapa dilihat seolah-olah agama Islam tu dilebihkan dalam negara kita. Tidak, dia bukan tentang soal dilebihkan. Tapi memang Islam tu adalah agama bagi persekutuan kita. Tapi kita tidak melarang pengamalan agama-agama lain. Sebab dia ada dalam perlembagaan kita, termaktub dalam perlembagaan kita, undang-undang negara kita. Ini perkara 3 sebagai contoh. Kita ambil satu lagi contoh, perkara 11. Okey. Perkara 11 ni kalau kita tengok, dia dalam bahagian 2, kebebasan asasi. Kan kebebasan asasi ni dia bisa kebebasan diri, keabdian, kerja paksa dilarang dan sebagainya. Tapi dalam perkara 11, kebebasan beragama sebagai contoh. Kita tengok. Pasal 1 dia kata, tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Maknanya 32.75 juta rakyat Malaysia ni, dia berhak untuk anuti dan amalkan ajaran agama dia. Kalau dia orang Islam, dia berhak untuk menganuti dan mengamalkan ajaran Islam. Kalau orang Hindu, dia berhak menganuti ajaran Hindu dan mengamalkan ajaran agama Hindu. Kalau orang Kristian pun sama juga. Tapi dalam hal mengembangkan agamanya, dia tertakluk kepada fasal 4. Faham ya? Nampak? Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasal 4 mengembangkannya. Nak anuti dan amalkan agama tak ada masalah. Tapi kalau nak mengembangkan, kita perlu tengok fasal 4. Fasal 4 kata apa? Undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah persekutuan Kuala Lumpur boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Apa maksudnya tu? Maksudnya saudara-saudari, katakanlah orang Kristian di Kuala Lumpur, satu gereja, dia nak jemput paderi daripada luar negara datang untuk menyebarkan ajaran agama Kristian kepada penganut agama Kristian. Salah atau tidak? Tidak salah. Maknanya dia nak jemput paderi itu datang, nak bercakap
memberi syarahan ataupun khutbah kepada penganut agama Kristian di negara ini tak jadi kesalahan. Kalau penganut agama Buddha nak menjemput seorang Sami daripada tokong yang besar di luar negara lah sebagai contoh, datang ke satu tokong di Malaysia kemudian memberi syarahan kepada penganut agama Buddha, itu tidak menjadi masalah. Tetapi sekiranya padaris Kristian yang dijemput daripada luar negara itu datang dan memberi syarahan kepada penganut agama Islam yang lain berkaitan dengan agamanya, maknanya dia nak mengembangkan ajaran agama Kristian, itu menjadi kesalahan. Jelasnya tuan-tuan? Maknanya kepada orang Islam tidak boleh disebarkan apa-apa ajaran agama lain dan juga doktrin kepercayaan. Doktrin kepercayaan ni maksudnya ajaran sesat. Macam Ayah Pin, Muhammadiyah yang diisytiharkan bagi agama fatwa bahawa sesat itu pun termaksud tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Kenapa macam tu? Sebab itu dia melanggar sensitiviti majoriti masyarakat di negara ini. Sebab itulah dimasukkan dalam perlembagaan. Jadi kita kena jelas tentang perkara yang tersebut. Dia tidak timbul tentang isu rasis, tidak timbul tentang isu tidak faham dan sebagainya. Selagi kita maklumi perkara itu sebenarnya terkandung dalam perlembagaan. Jadi perkara-perkara ini adalah contoh bagaimana perlembagaan kita sebenarnya dah menggariskan perkara tu. Cuma kita kena hati-hati, saudara-saudari, sebab kadang-kadang orang yang tak faham bila berlaku satu isu yang timbul. Kan? Dalam negara kita ni malangnya ramai di kalangan kita ni sebab dah terbiasa dia cuba bangkitkan isu-isu yang rasis, isu-isu yang negatif. Sedangkan kita boleh lihat sesuatu perkara tu dalam kaca-kaca yang positif. Sebagai contoh, yang terbaru ni saya baca dalam Facebook macam semalam ada seorang perempuan Cina buat cubaan membunuh diri di Jambatan Pulau Pinang kan. Kemudian adalah satu komen yang tidak cantik. Dia kata orang kafir pada muka dan sebagainya. Jadi biarlah itu orang kafir. Jadi maknanya walaupun itu merupakan seorang Cina, masalah mental ni dia bukan hanya tentang seorang itu agamanya Kristian ke Islam ke apa agama pun dia boleh melanda. Kita tak tahu apa masalah yang dihadapi oleh individu yang tersebut. Jadi sebab tu dalam kita menggunakan media sosial ni lagi satu cabaran dalam negara kita, kita kena berhati-hati. Sebab dalam media sosial itu tidak menggambarkan apa yang boleh dan tak boleh yang sebenarnya. Kita kena gunakan sebaiknya lah saudara-saudari. Apatah lagi negara kita yang berbilang kaum. Jangan membangkitkan isu-isu yang tidak perlu. Saya percaya saudara-saudari sebagai generasi baru ni kena ambil cakna tentang perkara-perkara sebenar yang ada dalam persekitaran kita. Kalau kita tahu tentang soal perlembagaan itu, kita tahu isu yang berlaku, maka tidak akan timbul soal rasis dan sebagainya. Ya, okey. Jadi saudara-saudari, ini contoh bagaimana perlembagaan itu dibaca. Itu perlembagaan itu dibaca. Okey. Jadi dalam perlembagaan kita juga ada dimasukkan perkara yang kita kenali sebagai kontrak sosial. Okey, dalam kontrak sosial ni perkara tiganya dinyatakan berbincang tentang Islam adalah agama bagi persekutuan. Yang tadi kita tengok tadi tu. Okey, yang kita tengok perkara tiga ni dia bincang bahawa Islam adalah agama persekutuan. Okey. Perkara 14 dia cerita tentang kewarganegaraan, pemberian kewarganegaraan. Kenapa pemberian kewarganegaraan ni sensitif? Sebab waktu pemberian jus solai itu dulu, ingat tak yang tadi kita bincang tu, semua ini sensitif. Perkara 32, ketua agama negara ini adalah yang di-Pertuan Agong. Kemudian bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Dalam perlembagaan juga ada dimasukkan perkara 153, yakni perizban kuota bagi perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri Sabah Sarawak. Jadi ini perkara yang dah dimasukkan dalam perlembagaan. Sebab tu kita lah jangan hairan kenapa dalam sektor kerajaan ni ramai orang Melayu, ramai orang Bumiputera. Sebab perkara tu dah dimasukkan dalam perlembagaan kita. Jadi tak perlu kita bangkitkan perkara-perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan. Begitu juga dengan pengecualian kedaulatan bagi raja-raja. Jadi perkara di saudara-saudari, kontrak sosial ni nak dipindah perlu majoriti 23 dan persetujuan daripada yang di-Pertuan Agong. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu sensitif dalam negara kita. Okey, lapisan kerajaan di Malaysia. Jadi kita dah faham bahawa inilah perlembagaan ni, saya ulang bahawa inilah yang menunjukkan had-had apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan perkara yang menceritakan tentang pentadbiran di dalam negara kita juga merupakan terkandung di dalam perlembagaan ni. Apa yang lapisan kerajaan, sistem pentadbiran dan sebagainya.
Okey. Sekarang ni kita lihat lapisan kerajaan. Dalam negara kita, okey, kita ada lapisan kerajaan. 3 lapisan, yakni kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Okey, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Kerajaan persekutuan ni maksudnya kerajaan persekutuan Malaysia. Kerajaan negeri, setiap negeri ada 13 buah negeri. Kemudian kita ada kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni merupakan kerajaan PBT macam pejabat daerah, majlis daerah dan sebagainya. Itu. Okey. Kita tengok senarai dalam senarai perundangan. Senarai ada bidang tugas kuasa perniagaan persekutuan, bidang tugas kerajaan negeri dan senarai bidang tugas bersama. Okey, dalam hal ehwal luar negeri, macam contoh kita nak pergi luar negara, nak ada pasport, nak ada pertahanan negara, nak ada keselamatan dalam negeri. Ini perkara yang dibincangkan dalam senarai persekutuan. Jadi sebab tu kita ada polis, kita ada askar di peringkat persekutuan. Jadi bawah handle ya, kerajaan persekutuan yang handle. Ini senarai persekutuan dalam perlembagaan. Kalau senarai negeri ini adalah senarai yang menceritakan mengenai bidang kuasa kerajaan negeri, hal ehwal agama Islam. Sebab tu kita dalam hal ehwal agama ni kita bayar zakat fitrah berbeza, kadang-kadang di peringkat negeri sebab apa agama-agama lain berbeza. Begitu. Okey, seterusnya kita tengok pula senarai bersama. Senarai bersama ni senarai tugasan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi maknanya bidang kuasa ni dikongsi bersama. Okey, dalam bidang kuasa ni saudara-saudari, ini adalah carta pemerintahan yang perlu ada di dalam negara kita. Okey, untuk membincangkan perkara ni, saya akan beri masa dalam 20 minit ke setengah jam kepada saudara-saudari. Saya nak bagi tugasan kepada setiap setiap kumpulan. Okey, tugasan dalam setiap kumpulan ni kita tengok. Ini carta pemerintahan negara. Okey. Tolong catat. Kumpulan berapa, kamu akan buat. Kena cari maklumat tu, kena bentang sekejap lagi. Kita akan bagi masa dalam 20 ke 30 minit. Okey. Kalau kita tengok sekejap, saya nak tengok kumpulan. Okey. Kita ada berapa kumpulan? 1, 2, 3, 4, 5, Seremban, kumpulan Kuala Pilah, grup 2, grup 3. Okey, maksudnya kita ada 8 kumpulan. Okey, jadi maknanya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi maknanya sekarang ni kita buat macam ni. Saya bagi tugasan yang pertama dulu. Kumpulan 1 Seremban, kumpulan 1 Seremban yang diketuai nombor 1 Nakib, okey, akan bincang yang di Pertuan Agong. Apa peranan, apa kuasa, apa saja tentang yang di Pertuan Agong. Okey, kumpulan 1 akan bincang yang di Pertuan Agong. Kumpulan 2 akan bincang tentang Majlis Raja-Raja. Itu kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, dia akan bincang tentang Badan Perundangan. Okey, kumpulan yang ketiga bincang tentang Badan Perundangan. Kumpulan 4 bincang tentang Badan Eksekutif. Kumpulan 4 bincang tentang Badan Eksekutif. Kumpulan 5 bincang tentang Badan Kehakiman. Okey, Badan Kehakiman. Faham ya? Kumpulan 5 bincang tentang Badan Kehakiman. Okey. Kumpulan yang untuk Kuala Pilah, kumpulan 1 Kuala Pilah, grup 1 Kuala Pilah, okay, dia akan bincang tentang konsep pemisahan kuasa. Okey, faham ya? Konsep pemisahan kuasa kumpulan 1 untuk Kuala Pilah. Kumpulan 2 bincang tentang apa syarat nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Kumpulan 2. Okey? Kumpulan 2. Okey?
Kumpulan tiga pula akan lihat kepada, dia akan fokuskan kepada kumpulan tiga Kuala Pilah ni. Dia akan bincangkan berkaitan dengan sekejap yang ada Pertuan Agong, Majlis Raja, Barang Perdana, Majlis Kehakiman. Lepas tu bagaimana nak pemisahan kuasa, bagaimana nak melantik Perdana Menteri dan peranan penjawat awam. Kumpulan tiga. Okey, semua jelas ya? Peranan penjawat awam dalam pentadbiran negara. Kumpulan tiga Kuala Pilah. Boleh? Clear tak? Baik. Cantik. Saya tinggalkan saudara-saudari sebentar. Dalam pukul 11.50 ke 55, kita sambung semula perbincangan kita ni. Okey? Saya bagi masa, kamu bincang dalam kumpulan. Kita akan minta kumpulan-kumpulan untuk bentangkan. Okey, silakan.